Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran apa kita sambung kitab Musalli ke surat 9 Jawi 35 Rumi. Jawi 35 Rumi. Kita yang duduk ke rukun solat yang ke-13. Yang ke-13 dah habis ya. Yang terakhir yang ke-13 betul. Yang ke-13 tertib 35. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-13 daripada 13, yang terakhirlah rukun sembahyang. Tertib seperti barang yang telah tersebut. Tapi dia tak sebut tertib tu apa. Tertib tu definisi dia, takrif dia adalah yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Tertib juga maksud ikut turn. Boleh tak? Tak, ikut turn. Itu maksud tertib. Yang terkandung atas yang dah disebutkan sebelum ni. Maknanya ada 12 lah. Betul ke ada 12 yang kena tertib? Tengok baca. Tak gitu. Tak begitu. Sebab ada tertib tu, dia istilahkan tertibuz zikri. Tertib dari segi lapas je, tapi tak tertib. Tertib tu kan tadi yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan, ataupun ikut turn. Ikut satu-satu lah. Jangan yang awal buat akhir, yang akhir buat awal. Itu kan tertib. Tapi ada juga istilah yang dipanggil tertibuz zikri, iaitu sebut je tertib tapi tak tertib. Nanti dia apa dia? Yang terkandung atas disertakan niat dengan takbiratul ihram dan beserta keduanya. Bila sebut beserta, maknanya bukan tertib lah. Beserta tu sekaligus. Niat dengan takbiratul ihram beserta lagi. Beserta keduanya tadi dengan qiyam dan Fatihah. Dia berhenti kat situ. Dan Fatihah. Dan selawat tu bab lain. Dan tasyahud tu bab lain. Jadi maknanya awal-awal lagi mana awal-awalnya, tengok muka surat apa yang awal tu. Yang mana yang ada nombor 1 tu. Niat nombor 1. Nombor 2 tu rukun yang kedua takbiratul ihram. Maknanya kalau kita ikut tertib, betul-betul ikut tertib, bolehlah niat, lepas niat baru Allahu akbar. Sedangkan kita tahu maksud niat tu adalah dalam takbiratul ihram. Jadi maka dia bukanlah tertib. Dia sekali.
Tapi kata tertib. Yang ini dia panggil tertibuz zikri. Ataupun tertibul lafzi. Lafaz sebut je macam tertib, ikut turutan. Tapi sebenarnya tak. Iaitu niat takbiratul ihram, apa lagi? Niat takbiratul ihram, berdiri. Itu tertib lah. Niat dulu kat bawah, duduk. Lepas tu berdiri takbiratul ihram. Macam mana? Kan dia sekali, 3 dalam 1. Dan disebut Fatihah juga sekali. Fatihah juga sekali. Jadi kita dapat faham kat sini. Yang pertama dia kata tertib, ya tertib, tapi bukan semua, bukan 12. Sebab rukun ada 13. Jadi kalau kata ikut tertib 12 lah. Sebab tertib tu tak termasuk dalam sembahyang tu, cuma dia ikut turutan. Dan dalam 12 lagi tu, tak semua yang perlu tertib. Malah tak boleh kalau tertib, tak sah. Iaitu niat dengan takbiratul ihram. Kalau buat tertib tak sah. Boleh niat dulu, dah niat. Buat apa ni nak niat jap niat. Okey dah niat dah. Betul, Allahu akbar. Tertib sebab nombor 1 apa? Nombor 1 yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Tak boleh. Habis kata tertib. Tertib bukan semua. Niat takbiratul ihram, berdiri dia tak ada tertib. Dia sekali 3. Malah termasuk Fatihah juga sekali. Ketika berdiri itu. Jadi maknanya yang nombor sepatutnya, bukan sepatutlah, tak elok cakap sepatut. Boleh juga kita kata rukun sembahyang yang pertama adalah niat takbir berdiri. Tu. Boleh tak? Boleh. Apa rukun sembahyang yang pertama? Niat takbir berdiri. Sebab itu memang sekali. Ketika takbir tu lah berdiri. Ketika Allahu Akbar tu berdiri. Ketika niat tu pun berdiri. Ketika berdiri tu niat, ketika berdiri tu takbiratul ihram. Maknanya tak ikut tertib, tak ikut. Yang ikut ni yang lain. Yang ni tak ikut. Macam tu juga dengan Fatihah. Fatihah tu mesti dibaca dalam keadaan berdiri. Maknanya berdiri dengan Fatihah ni sekali. Cuma Fatihah ni lambat sikit, iaitu selepas takbiratul ihram. Cuma Fatihah bolehlah kita nak kata nombor 2. Rukun yang kedua. Lepas tu, jadi kenapa disebut tertib? Yang ke-13 tertib. Semua rukun-rukun sembahyang hendaklah tertib. Cakap aja, mudah-mudah cakap. Hakikatnya tak tertib pun yang 3 tadi, yang 3 awal tadi. Macam tu juga masa akhir, tasyahud, tahiyat, dan selawat dan salam berserta dengan duduk. Maka okay. Sama juga. Mana dulu? Kalau ikut tertib, mana dulu kalau ikut tertib? Yang ujung dia suruh duduk dulu kan. Baca, tengok nombor 9. Nombor 8. Duduk antara 2 sujud. Nombor 9 membaca tasyahud akhir. Nombor 9 membaca tasyahud akhir. Nombor 10 baca selawat. Nombor 11 baru duduk. Maknanya bolehlah baca bukan time duduk. Bukan masalah tu. Sebab duduk nombor 11 kata ikut tertib. Nombor rukun yang ke-8 duduk di antara 2 sujud. Rukun yang ke-9 membaca tasyahud akhir. Patut duduk dulu baru baca tasyahud. Tak, sebenarnya tidak. Membaca tasyahud akhir. Ke-10 membaca selawat dan duduk 3 dalam 1. Mana-mana kita nak cakap mana-mana 1 dulu pun boleh. Habis sebut tertib tadi, sebut mudah-mudah je. Sebenarnya 3 ni tak tertib pun. Sekaligus. Ketika duduk tu lah baca tasyahud, ketika duduk tu lah baca selawat, ketika selawat lah duduk. Sama juga satu lagi salam. Ketika salam tu lah duduk. Cuma salam ni duduk ujung. Bolehlah kita nak letak nombor yang seterusnya, yang salam ni. Jadi kalau kata ikut tertib, kalau orang betul-betul nak ikut tertib, tak sah sembahyang dia. Yalah, tak sah lah sembahyang dia kalau betul-betul nak ikut tertib. Jadi maknanya 3 yang awal, 3 rukun awal tak ikut tertib dia, 3 dalam 1. Kita boleh kata 1 rukun pun yang tu. 3 yang terakhir juga sekali, 1 juga. Selain daripada dia kata, maka tertib itu yang lain daripada itu. Susah. Maka tertib itu yang lain daripada itu. Maknanya tertib-tertib yang dimaksudkan adalah yang selain daripada yang tadi. Maknanya tak banyaklah tertib ni. Iaitu berdiri kepada rukuk, 1 tu je lah tertib dia. Lepas tu i'tidal. Lepas tu sujud. Lepas tu duduk di antara sujud. Lepas tu sujud. Tu je yang tertib. Yang lain banyak-banyak sampai 12 tu tak semua. Ada yang 3 dalam 1, 1 dalam 3. Yang istilah dia panggil tertib lafzi. Habis, macam tu je.
Tapi saya suka untuk saya suka untuk panjangkan lagi perbahasan tertib, walaupun dalam kitab kita tak ada. Dah habis dah kat tu tertib. Faham dah tu. Memang kita selalu buat, sebab tu kita faham. Tertib yang disebutkan tadi adalah wajib, yang mana selain daripada 3 awal 3 akhir tadi, dia mesti buat. Kalau tak buat, tak sah sembahyang. Ada tertib-tertib yang lain wajib juga. Saya nak bahaskan, ambil perbahasan tertib, bawa lebih luas. Antaranya adalah tertib yang wajib juga. Antaranya adalah tayamum dan wuduk. Jika ada balutan, tampalan dekat muka, dekat tangan, dekat kaki, ada tampalan ataupun tak boleh kena air dekat muka, dekat tangan atau dekat kaki, nak ambil wuduk memang tak boleh kena air. Kadang-kadang ada tampalan, kadang-kadang ada sakit yang tak boleh kena air, terbakar ke, kadang-kadang sebab simen. Sama anggota wuduk lah, muka, tangan dan kaki. Kepala saya rasa tak perlu. Kepala mana-mana pun boleh, nak tengok sikit, tengok sikit dah sah lah. Jadi kepala kita ni, jadi muka, tangan dan kaki, itu problem. Sebab dia kena basuh semua. Kepala tak kena sapu semua, janji kena aje. Jadi kita tolak lah kepala ni. Jika ada tampalan, jika tak boleh kena air di 3 anggota wuduk tadi, maka nak buat macam mana? Pada mazhab Syafi'i dia kena tayamum. Tayamum, contoh ada dekat tangan, dia kena tayamum dengan maksud, okey, sekarang ni dia basuh muka, ambil wuduk. Tak, tangan tak boleh ni, simen lah, kata simen tangan kiri. Basuh muka, wajib basuh muka. Lepas basuh muka kan basuh tangan. Dia basuh tangan. Tangan kanan elok. Tangan kiri simen, yang ini elok. Yang ini. Basuh, wajib basuh yang ini. Ma la yutraku kulluh ya la yutraku kulluh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Wuduk ke semua anggota tak boleh basuh, jangan tak basuh semua. Basuh mana yang boleh, iaitu muka, tangan kanan boleh, yang ni boleh. Siku boleh tak siku? Siku pun boleh, katalah tak ada simen kat sini, basuh siku. Yang di dalam ni macam mana? Takkan nak ambil paip, masuk simen tu, bekok. Ke Islam tak sampai suruh gitu. Jadi macam mana nak buat? Boleh tak nak sapu kepala? Kenapa saya nak cerita apa benda ni? Cerita tertib kan soalan dia. Boleh tak lepas tu nak sapu kepala terus, sedangkan ada air tak kena kot dalam simen tadi, kerana darurat, masalah, masyaqqah semua tadi? Tak boleh sapu kepala. Sebab apa? Sebab nak sapu kepala kena selesai dulu tangan. Sebab dalam wuduk pun ada tertib. Tertib pula wajib. Jadi kalau muka tak sempurna, tak boleh basuh tangan, tak sah. Kalau tangan tak sempurna, tak boleh sapu kepala. Kepala tak sempurna, tak boleh basuh kaki. Tak boleh. Sebab tertib tadi. Habis nak buat macam mana? Dia terpaksa diselangi dengan wuduk. Dia terpaksa diselangi dengan tayamum. Dengan maksud, dah tangan yang dalam tak boleh kena, nak buat macam mana? Dia ambil air, dia basahkan sikit tangan dia, dia sapu je atas simen tu. Buat syarat je, bukan sapu betul pun. Kemudian dia kena tayamum. Kenapa tayamum ni? Sebab tertib punya pasal lah. Sebab selagi tak selesai tangan, tak boleh sapu kepala. Kalau macam tu macam mana nak sembahyang? Maka dia akan ambil tayamum, dia ambil debu, tepuk, sapu muka dengan niat apa? Sahaja aku tayamum bagi menggantikan tempat yang tak kena debu, tempat yang tak kena air dalam tu. Sahaja aku tayamum bagi macam ni. Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan, bagi membolehkan solat fardu yang mana tak kena air dekat bawah tangan. Sapu muka, sapu tangan. Lepas pada tu selesai, maka tertib tadi selesai. Sebab apa? Kenapa? Selagi tak sempurna tangan, tak boleh sapu kepala. Tangan tu tak sempurna, dah cover dengan tayamum, maka bolehlah kaki. Itu mazhab Syafi'i, dia ada tertib. Mazhab lain dia tak perlu bab tu. Tak perlu. Kalau ada kaki, ada kaki. Kalau ada kaki, kalau ada kaki pula, kaki balut pula kat kaki mana-mana. Walaupun sikit, walaupun satu yang kecil pun. Satu yang apa, jari kelingking kaki kecil, kecil mana? Balut. Contoh tak ada juga kaki. Maka sapu kepala selesai, masa basuh kaki, ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Apa yang boleh? Kaki kiri boleh, basuh habis-habis. Kaki kanan boleh, basuh dulu. Yang ni tak boleh kena air, bahaya, jangan basuh. Okey, lepas dah selesai basuh tu, ambil air, basahkan tangan. Sapu je, buat syarat. Buat syarat sapu atas. Buat syarat. Tak semestinya mesti kena, tak. Buat syarat je. Okey? Lepas pada tu, tayamum sekali lagi. Apa niat dia? Sahaja aku tayamum bagi mengharuskan fardu solat yang mana dekat kaki aku ada tempat yang tak kena air, nak cover yang tu. Dia sebenarnya niat pandai lah.
Panjang ni niat tu. Lepas tu tayamum sapuh muka, tepuk sapuh muka debu, tapi pastikan lap dulu lah. Kalau tidak dengan air basah habis lah. Maka macam pakai bedak. Pakai bedak tak apa juga, ini pakai bedak dengan debu. Habis juga awak ni. Sapuh muka, sapuh tangan. Sapuh tangan. Lepas tu semayang. Okey. Jika itu katalah zuhur lah, zuhur. Masuk asar. Masuk asar wuduk tak batal lagi. Masuk asar wuduk tak batal lagi. Adakah dia boleh semayang? Tak boleh. Dia kena macam mana? Dia ambil wuduk balik? Tak perlu. Sebab wuduk tak batal lagi. Hanya tayamum. Pun sekali je. Walaupun ada dua tempat. Tepuk muka, tepuk tangan. Semayang. Sebab tayamum, satu waktu fardu. Fardu. Yang sunat banyak mana pun boleh. Itu kena bahas bab lain. Kita bukan nak bahas bab tu. Yang kita nak bahas sekarang ni, kenapa sampai susah payah jadi gitu ni? Kerana tertib. Kerana tertib itulah jadi susah kena tayamum apa. Kalau tak ada tertib, senang aja. Boleh je sapu yang mana kita basuh mana kita nak basuh. Sikit bab tu. Kalau tu bab panjang lagi, kena tengok kitab lain. Kita tengok juga sama juga ada juga yang dipanggil tertib sunat. Tertib sunat ni maknanya bagus kalau buat secara tertib, tapi tak wajib. Antaranya adalah qada solat. Qada solat wajib, solat fardu. Tapi cara qada tu ikut tertib. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Ada orang tinggal semayang dulu-dulu, dia suka semayang kalau subuh semua. Lepas tu maghrib semua. Begitu dia buat. Tapi boleh buat, tak ada masalah. Sebab dia tinggal berpuluh-puluh tahun dulu. Dan beribu-ribu semayang dia tinggal. Tapi afdalnya, sunatnya buat ikut turutan. Ketika semayang tu cukupkan 5 dan niat untuk satu hari. Saat hari yang tu. Lepas tu semayang 5 lagi niat untuk esok tu pula. Maknanya kita punya hutang hilang sehari-sehari, faham tak? Hilang sehari. Kita letaklah 13 Disember 1998. 13 Disember 1998. Dah semayang 5 hilang 13. 14 tak qada lagi, esok tu bila qada pula. Macam tu juga zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. 14 hari bulan pula dah hilang hutang macam tu. Kalau subuh, direct subuh daripada 13 Disember sampai sekarang tak dikira tak macam mana? Dikira tak komplit lagi untuk hari tu. Kalau buat secara turutan, dikira komplit satu makin kurang, hari tu makin kurang. Tapi macam mana pun boleh. Kalau nak buat subuh, malah kadang-kadang lebih praktikal buat gitu. Tak? Subuh, maghrib. Kenapa? Lebih praktikal buat gitu. Dari segi idealnya macam tadi lah. Memang payah nak buat. Allah, semayang 5 waktu ni pun payah. Macam nak tambah lagi 5. Yang praktikalnya subuh. Kenapa? Kadang-kadang orang nak qada ni, dia nak mula tu payah. Mulakan qada. Sebab terlalu banyak. Puluh ribu semayang. Nak mula payah. Kalau dah mula, biasanya dia akan slow. Ada je qada. Nak mula tu. Jadi macam mana nak mula? Semayang subuh. Masa bila semayang subuh? Masa semayang sunat. Orang semayang sunat, kita qada subuh. Orang mana tahu? Orang kata bagus. Dia lepas semayang sunat, qabliyah ba'diyah sama-sama dia. Rajin lah. Payah nak cari. Padahal dia tak tahu berpuluh ribu aku qada subuh aku. Beribu-ribu aku tak semayang subuh. Subuh aku. Tak payah baca kunut lah macam biasa. Janganlah baca kunut. Sebab apa? Kantoi nanti. Jangan baca kunut nanti kantoi. Malah kita dituntut untuk jangan baca kunut gitu. Kerana menjaga maruah. Antara perlu kita jaga kesalahan kita, dosa kita, buruk kita dulu, Allah sembunyikan, orang tak tahu. Kita pula pergi sebar. Buat apa? Kita kena sorok. Malah wajib kita sorok. Apa-apa. Kita ada tatu kat sini. Krokodil, naga, selak. Lepas tu ada tu keluar sikit ekor kat sini. Jangan pakai t-shirt. Pakai baju panjang aja. Jangan pakai t-shirt. Sebab kalau selak sikit nampak ni ekor. Bukan sengaja pakai. Biar nampak ekor sikit. Benda tu. Itu dululah. Zaman handa-handalang dulu. Sekarang ni tobat dah. Hejeki sugar dah. Tak boleh. Jangan cakap. Allah sorok. Sebab benda tu benda jahat. Yang diingat sampai bila-bila patutnya. Cuma jangan diberitahu orang. Malah tak betul sangat-sangat. Ada program-program yang cerita balik dosa lama walaupun atas nama motivasi ke apa. Tak boleh sebenarnya. Malah ada yang suami isteri pun datang pakat-pakat nak
nak memperbaiki hubungan suami isteri. Lepas tu adalah motivasi ni. Dia suka cerita depan laki dia suka cerita depan isteri dia. Apa dulu salah yang dia buat yang laki dia tak tahu. Lepas tu nangis-nangis peluk-peluk. Macam nak bagi transparent. Konon-kononnya tak boleh. Hukumnya haram. Saya pernah tengok video-video orang tak. Haram hukumnya. Malah ada suami isteri dia mengaku dia pernah berzina. Sebab transparent lah. Dah jadi suami isteri kan nak membaikkan hubungan. Tapi mereka memaafkan lah. Pertama, suami dia daripada elok-elok tak tahu jadi tahu. Yang kedua, semua orang yang ada tu sama-sama lah yang masuk program tu. Semua bakat-bakat tahu. Malah masuk YouTube lagi juta-juta orang tahu. Dia tu dah buat dosa. Allah suruh aib dia pergi buka. Haram hukumnya. Dosa. Dengan suami pun wajib menipu. Tak boleh bagi tahu. Tapi kalau yang dah pecah lubang tak boleh buat apa. Dah tahu, kena bagi tahu dah tahu. Tapi selagi tak tahu, haram bagi tahu. Dosa lepas. Haram bagi tahu. Sikit buat tu. Jadi sembahyang kalau yang praktikalnya subuh ajalah, buatlah macam mana pun. Kalau mampu buatlah ikut turutan. Jangan baca kunut ketika qada subuh. Kalau nak baca juga jangan angkat tangan. Sebab angkat tangan sunat. Baca sunat abad. Tak nak tinggallah sunat abad, jangan angkat tangan. Kalau baik lagi baca kunut. Hari tu dah ajar lah. Kunut apa? Kunut pendek. Lupa lah. Sebut dah itu kat sini. Kunut pendek. Baca kunut pendek. Macam juga kat Mekah ke apa kan? Kan imam ni tak baca kunut, baca kunut pendek. Macam mana kunut pendek? Kunut. Kunut panjang? Kunut. Kan. Kunut pendek. Allahumma ghfirli ya ghafur. Pendek je. Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu. Habis-habislah selawat dengan selawat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Allahumma ghfirli ya ghafur. Boleh juga Allahumma arhamni ya rahim. Tapi yang cantiknya Allahumma ghfirli ya ghafur. Pendek aje. Jadi sami'allahu liman hamidah. Allahumma ghfirli ya ghafur. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi. Allahu akbar. Mana orang perasan? Baca kunut, baca. Tak angkat tangan aja. Angkat tangan ni sunat hai'ah aja. Tak jadi apa pun tak angkat. Sunat. Tapi baca kat mulut tu sunat abad. Sunat yang besar lah. Sunat abad. Yang kita akan masuk akan datang. Dah masuk sunat abad lepas ni. Itu tertib. Nak panjang lagi kat tertib ni. Sama juga tertib yang wajib. Apabila para sahabat dia tanya, kita nak daripada sofa ke marwah ke sofa? Sofa dulu ke marwah? Sofa kan? Kat mana? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ayat Quran. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar, lambang Islam. Maka sahabat tanya, kami nak ni Safa Marwah 7 kali, ataupun Safa Marwah ataupun Marwah Safa. Nabi kata, abda bima bada Allahu bih. Mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan dalam Quran. Allah mulakan inna Safa wal Marwah. Maka Safa Marwah. Wajib. Itu tertib lah tu. Kena Safa dulu baru Marwah. Itu wajib. Ada juga tertib yang sunat yang lain. Antara tertib sunat makan buah dulu, lepas tu baru makan yang berat lah. Makan nasi ke makan yang berat. Ada orang tak makan nasi, dia kata macam mana pula? Kami makan roti. Lepas tu kata sebut nasi. Kita ni nasi lah. Makan berat. Kami ni orang kaya makan lauk aja. Saya tengok orang kaya baru ni makan lauk aja. Tak makan nasi pun. Habis macam mana kami nak makan buah dulu ke tak? Bukan makan nasi, makan berat. Yalah, saya faham maksud tu saja. Kat mana ambil kesunatan makan buah dulu baru makan nasi? Yang mana orang Melayu ada pencuci mulut tu dah salah dah lah. Mana ada pencuci mulut? Pembuka mulut patutnya. Pembuka selera buah tu, bukan pencuci mulut. Maka itulah yang sunnahnya dah. Itulah yang sunat tertib dia apa? Buah dulu baru makanan berat. Ambil kat mana? Dah pernah sebut juga sekali ni. Lama dulu masa belajar bab wuduk. Tak ingat lagi. Melayu mudah lupa. Tak ingat juga. Kat mana ambil? Ayat Quran juga. Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Surah Waqiah tu. Apa maksud dia? Dan penghuni syurga tu dah masuk syurga.
Mereka memakan wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Mereka memakan buah-buahan macam-macam. Mereka tu penghuni syurga. Yang mereka pilih mana mereka nak makan buah. Banyak ada buah, makan mereka buah. Lepas tu ayat seterusnya, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging burung, tayr, daging burung yang mereka inginkan. Itu makanan berat tu. Beratlah daging. Daging. Jadi makan apa dulu? Makan buah dulu mengikut susunan ayat Quran Al-Waqiah ayat 20, 21, 22. Ada 3 ayat. 20 bincang tentang penghuni syurga makan buah. Ayat 21 bincang makan burung dengan maksud makanan berat. Ayat seterusnya, wa hurun ain, apa? Bidadari. Lepas tu cari apa? Cari perempuan lah, cari bidadari lah. Tu dia step. Tu dia 3, ikut tertib. Dalam Quran sebut. Jadi maka makan buah dulu baru makan benda berat. Kat situ ambil. Tapi tak wajib. Sunat. Tu tertib juga tu, tertib sunat. Ada juga tertib afdal. Kita bahas panjang bab tertib hari ni. Ada tertib afdal. Sedekah yang sunat. Tertib afdal lah. Maksudnya kita nak sedekah siapa-siapa kita boleh bagi. Tertib wajib apa? Tertib wajib bayar hutang berbanding yang sedekah. Bayar hutang berbanding yang hutang yang dah wajib bayar. Kadang-kadang ada hutang yang masih ada panggil hutang berkala. Hutang yang akan dibayar pada waktu tertentu. Maka iaitu sedekah tak ada masalah. Sebab tak sampai lagi waktu bayar hutang. Ini hutang dah sampai waktu kena bayar. Malah dah lama tak bayar. Dia sibuk dah sedekah. Tu tertib wajib tu. Sepatutnya bayar hutang dulu tu wajib. Sedekah tu tak wajib. Itu dari segi sedekah dengan hutang. Dari segi sedekah dengan sedekah, tertib dia apa? Yang nombor 1 sekali, paling besar pahala. Apa? Musuh. Ya, nak dengar tu. Nombor 1 paling besar sekali musuh. Musuh tu dengan maksud yang dia benci kita, kita pun tak apa suka dengan dia. Itu adalah sedekah yang paling afdal. Boleh tak? Kita lagi pancit tayar. Dia duduk nak makan, kita bangun belah. Bukan nak belanja dia. Musuh tu dengan maksud kita bermusuh dengan dia. Kalau nak guna kata musuh pun boleh juga. Kita tak berapa suka. Macam tu lah dengan dia. Itulah yang paling afdal. Lepas tu yang nombor 2, tertib yang nombor 2, barulah isteri. Isteri tu bukan mak bapak. Bukan. Isteri. Sama ada biasa kalau sebut ni lelaki lah. Perempuan lagi lah. Isteri. Lepas tu anak. Anak yang belum balik dulu. Tu tertib dia. Lepas anak yang belum balik, anak yang dah balik pula. Lepas tu baru ibu bapa. Kat situ ibu bapa. Duduk kat situ. Lepas tu adik-beradik. Lepas tu fakir miskin. Lepas tu orang lain yang biasa. Tapi kita banyak sedekah kat orang lain dulu. Kalau ikut tertib besarnya pahala, isteri, anak yang belum balik, anak yang dah balik, itu tertib. Ibu bapa duduk kat situ. Tapi kalau ibu bapa tu miskin, ibu bapa duduk nombor 1. Tapi bukan sebab dia ibu bapa, sebab miskin. Sebab dia ada dua jawatan. Jawatan pertama ibu bapa, jawatan kedua miskin. Miskin dengan maksud sampai tak boleh makan apa, maka wajib anak wajib lah, duduk nombor 1 lah. Tapi kalau ni biasa, dalam keadaan biasa. Sebab ibu bapa dia adalah harta dia. Mak ayah lah yang wajib. Ayah kita lah yang wajib. Dia duduk kat mana? Dia duduk, ibu bapa duduk. Tapi kita kadang-kadang salah. Kita nak kata bagus bagi ataupun menyara ataupun bersedekah dekat ibu bapa. Kita lupa anak isteri. Sepatutnya anak isteri itu tanggungjawab. Ibu bapa bukan tanggungjawab anak secara umum. Bukan. Ibu bapa bertanggungjawab dekat anak. Ya, anak pun anak yang belum balik. Bukan anak bertanggungjawab dekat ibu bapa. Anak bertanggungjawab dekat ibu bapa ni masalah lain. Masalah adab, masalah kasih sayang, masalah lubuk untuk dapat pahala yang banyak untuk ke syurga, yang lain. Dari segi nafkah wajib. Tak wajib seorang anak bagi dekat ibu bapa. Tak wajib. Yang wajib bagi dekat isteri, anak. Anak pun belum balik saja. Jadi ibu bapa ni masalah lain. Bukan kata itu tak payah bagilah. Bukan kata jangan bagi. Kewajipan tu tak ada.
Bukan kewajipan anak untuk menyara ibu bapa. Kecuali tadilah ibu bapa tu miskin, maka barulah jadi wajib anak lah. Ibu bapa tu yang miskin. Kalau secara umum tidak gitu. Kadang-kadang kita lebihkan ibu bapa sehingga anak isteri tu pula kurang dapat. Sedangkan ibu bapa dia tak miskin pun okey biasa je lah. Lain miskin memang kenalah dengan ibu bapa. Kita kadang kat situ sebab kita nak sangat buat baik. Sebab ibu bapa ni dia panggil itulah cara mudah untuk masuk syurga. Ibu bapa ni tempat yang paling mudah anak nak masuk syurga. Paling mudah. Tapi bukan kewajipan. Jangan cakap kewajipan. Tak wajib. Anak tak wajib menyara ibu bapa kecuali ibu bapa yang miskin. Baru jadi wajib. Tapi ibu seorang wajib menyara anak dan isteri. Itu wajib. Nafkah wajib. Bila bagi kat ibu bapa dia panggil nafkah sunat, pahala sunat. Bagi kat isteri nafkah lah. Tak kena faham juga. Orang faham nafkah ni duit bagi tiap bulan lah apa. Kena cerita baik nak pula tu. Bukan kena bagi tiap bulan kat isteri kan. Nafkah. Orang salah faham. Nafkah je duit. Dia tak pernah bagi nafkah. Suami tak pernah bagi nafkah. Pernah ke buluh tak pernah. Barang dapur siapa beli? Suami. Rumah siapa bayar? Suami. Lepas tu dia macam benda-benda alat bersih diri siapa beli? Suami. Habis tak bagi nafkah? Tak bagi. Itulah nafkah. Baju apa? Penuh almari. Dia tak bagi duit aja. Dia ingat duit tu nafkah. Itu kena bab lain tu. Tu bab masuk munakahat. Salah faham nafkah. Nafkah ni tempat tinggal, pakaian, makan, minum. Tu nafkah, bukan duit. Duit tu tambah. Kalau dia lebih pada nafkah tu, dia jadi sunat. Sunat bagi kat isteri. Lebih. Okey, apa lagi? Dalam sembahyang juga, kita bahas bab sembahyang. Dalam bab sembahyang juga, dia ada tertib solat dari segi orang yang tak mampu. Pertama, wajib solat berdiri. Mampu berdiri solat fardu. Mampu berdiri, sembahyang duduk tak sah. Itu tertib dia. Kemudian kalau dia tak mampu berdiri, dia dibenarkan duduk. Boleh sembahyang duduk. Dengan syarat dia tak mampu berdiri. Kalau dia tak mampu duduk, dia mesti solat mengiring. Itu tertib dia. Dia tak boleh solat berbaring atau melentang. Tak boleh, tak sah. Dia kena solat mengiring dulu. Tak mampu mengiring, duduk mengiring jatuh. Duduk mengiring jatuh. Kena sendangkan bantal baru duduk. Maka dia baru boleh solat melentang. Itu tertib, 4 tertib. Mazhab Syafi'i tu. Pertama berdiri, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk mengiring. Mengiring dulu. Tak mampu mengiring barulah melentang. Kat hospital ada orang buat ikut tu. Kadang-kadang dia semayang ikut dan dia semayang. Dia tak mampu lah ni yang tak mampu. Mampu mengiring, tengok tidur mengiring, tapi semayang macam ni. Mazhab Syafi'i tak sah. Itu tertib dia, tertib wajib. Tertib apa lagi? Dalam semayang. Dalam semayang lah pula. Doa iftitah. Doa iftitah adalah sunat. Maksud iftitah buka, ataupun yang first kali, yang pertama. Lepas takbiratul ihram masuk semayang, doa iftitah adalah yang pertama. Jika terlanjur dia membaca a'udzubillah ke, baca bismillah ke, baca yang lain yang bukan doa iftitah, maka dah tak boleh baca dah doa iftitah. Baca tak dapat pahala dah. Kerana apa? Kerana dah langgar tertib. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir. Alamak, doa iftitah tak baca, tak payah dah. Sebab apa? Tertib dia mesti doa iftitah dulu, baru a'udzubillah yang lain-lain. Kalau dia baca yang lain dulu, doa iftitah tak boleh baca dah. Kalau baca juga, tak ada pahala kat situ. Malah sebagian ulama kata, baca je lah, tak ada pahala pun. Sebab dah tersilap. Mudah-mudahan Allah bagi juga. Tapi dari segi tertib, sebut apa-apa lepas takbiratul ihram selain daripada doa iftitah, habis pahala doa iftitah. Sebab maksud iftitah tu buka. Doa pembukaan. Dia pergi baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Maka itu bukan pembukaan. Pembukaannya Allahu akbar kabira ataupun wajah tu. Itu mulanya. Jadi Allahu akbar kabira ataupun Allahu akbar wajah tu. Baru boleh. Selain daripada tu, maka terluputlah fadilat doa iftitah. Sebab tak ikut tertib. Selain daripada tu, walaupun dia baca bismillah ke, dia baca a'udzubillah sekalipun. Habis tertib, tapi sunat lah, tertib sunat. Sama juga tertib yang tak dikira. Dia baca surah dulu baru baca Fatihah. Adakah dapat pahala surah? Tak dapat. Dia baca qul huwallahu ahad dulu, lepas tu baru baca Fatihah. Maknanya untuk dapat pahala dalam sembahyang, hendaklah baca Fatihah dulu baru surah yang lain. Jika surah dulu, tak dapat pahala surah tadi.
Dia kena lepas Fatihah. Kalau dia baca surah dulu, dia baca Fatihah, disunatkan dia baca surah balik. Sebab surah yang sebelum tu tak dikira. Sebab tak ikut tertib. Tertib dia Fatihah dulu baru surah. Okey, habis. Tu bab tertib sikit lah. Tertib pula terbahagi kepada 3. Tertib perbuatan di atas perbuatan. Ini semayang, tertib semayang. Perbuatan di atas perbuatan. Yang macam kita kata, tertib perbuatan di atas perbuatan. Maksudnya, mesti berdiri dulu, baru rukuk. Lepas rukuk, mesti yang tidal. Lepas yang tidal, mesti sujud. Lepas sujud, mesti duduk di antara 2 sujud. Lepas duduk di antara 2 sujud, mesti sujud balik. Itulah, lepas tu masuklah rakaat seterusnya. Itulah dia punya tertib. Tak boleh buat selain daripada macam tadi. Berdiri, terus sujud. Lepas tu baru rukuk, batal sembahyang. Tak boleh. Dia mesti ikut, dia panggil tertib perbuatan rukun fi'li di atas rukun fi'li. Perbuatan di atas perbuatan. Satu, tertib dalam sembahyang. Kena ikut. Tak ikut tertib tadi, batal. Apa dia? Tak susah pun. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, habis. Lepas tu bangkitlah. Itu adalah tertib sembahyang. Buat selain daripada ini, maka tak sah kecuali masbuk. Yalah, masbuk, imam dah sujud, Allahu Akbar, kan terus sujud. Kan langgar tertib tu. Itu tak kecuali orang masbuk. Orang masbuk dimaafkan. Kerana tuntutan mengikut imam lebih kuat daripada tuntutan peraturan sembahyang sendiri kerana makmuman tadi. Maka walaupun dia sujud tanpa rukuk dan i'tidal, malah tak baca Fatihah pun, terus sujud, tak batal. Malah wajib buat gitu sebab dia masbuk. Dia ada peraturan lain pula. Tapi kalau sembahyang seorang macam biasa jadi imam, dia mesti ikut turutan tadi. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di atas sujud, sujud. Betul, angkat kepala. Kadang-kadang dia melanggar rukun perbuatan atas perkataan. Macam mana perkataan atas perbuatan? Dia tak tertib. Dia rukuk sebelum baca Fatihah. Sepatutnya nak rukuk kena Fatihah dulu. Pertama kena berdiri dan kena Fatihah, baru rukuk. Dia tidak. Dia pergi dia rukuk tanpa baca Fatihah. Maka tak sah rukuk dia. Macam mana nak selesai ni? Kita akan bahas nanti. Kalau dia terlupa kan. Tapi kalau dia rukuk tanpa baca Fatihah, maka tak sah rukuk dia. Rukuk tanpa baca Fatihah. Makna tertibnya mesti Fatihah dulu baru rukuk. Okay. Macam tu juga mesti qiyam dulu baru takbiratul ihram kan. Mesti berdiri baru Allahu Akbar. Dia tidak. Masih dia bangun tu dah Allahu Akbar dah. Iaitu ketika dia duduk nak sembahyang ni, imam dah takbir dia pun bangun. Masa-masa on the way tengah bangun tu Allahu Akbar. Belum berdiri lagi, baru setengah berdiri. Tak sah. Sebab dia mendahulukan Allahu Akbar sebelum berdiri. Tak sah juga. 2. Dan iaitu tertib rukun perbuatan atas perkataan dia, maksud dia. Ataupun sebaliknya. Satu lagi, tertib rukun perkataan atas perkataan. Rukun perkataan atas perkataan. Maksudnya macam mana? Dia salam sebelum tasyahud, batal juga. Yelah, belum macam tahiyat dah salam, batal lah. Jadi, kena jagalah semua tu. Rukun perbuatan dengan perbuatan kena ikut turutan. Dan kena jaga juga perbuatan dengan perkataan, mesti ikut turutan. Dan kena jaga juga perkataan atas perkataan. Disebut perkataan ni rukun perkataan lah. Rukun perkataan atas perkataan. Rukun qauli, iaitu salam. Tahiyat juga rukun qauli juga. Dua-dua. Boleh tak nak salam dulu? Assalamualaikum warahmatullahi baru at-tahiyat. Tak boleh. Dia kena ikut turutan, tertib juga. Itu bab tertib rukun sembahyang. Macam mana kalau meninggalkan tertib? Dia meninggalkan tertib sebab lupa. Kalau sengaja batal. Meninggalkan tertib tadi, rukuk tak baca Fatihah lagi. Kenapa? Sengaja aku buat gitu. Batal, sengaja. Ni kita tak sengaja, maka tak batal lagi. Jika dia meninggalkan tertib, dia berdiri terus sujud, tak rukuk, sengaja, batal. Tak sengaja, tak batal lagi. Tapi nak settle macam mana? Kita bahas tu. Meninggalkan tertib sebab lupa. Sebab lupa. Ataupun syak. Syak dengan lupa. Lupa memang tak ingat langsung. Syak macam buat macam tak buat, macam buat macam tak buat. Macam mana? Dia wajib kembali kepada yang dia syak ataupun dia lupa tadi ketika dia ingat. Jadi macam mana? Contohnya, dia berdiri terus sujud. Masa sujud tu dia tak ingat lagi, tak batal sembahyang. Macam Fatihah dia terus sujud. Garang tu apa yang biasa
Silap cara pelik daripada berdiri terus sujud. Tak ada orang salah gitu. Apa yang biasa? Sujud sekali kot. Biasa? Jadi tak? Sujud sekali lah. Bagi contoh biar logik sikit. Daripada berdiri, Allah baca Fatihah atau sujud? Macam tak logik. Dia sujud. Daripada berdiri, Sami Allah liman hamidah, sujud. Okay. Lepas tu terus bangun. Ada gitu? Mungkin boleh jadi kot. Terus tahiyat ke? Terus tahiyat atau terus bangun rakaat seterusnya? Maknanya, sekarang ni dia tinggalkan duduk di antara dua sujud dan dia tinggalkan sujud. Dua dia tinggal. Terlupa. Sengaja batal. Batal sembahyang. Mana ada orang buat sengaja terlupa. Kita ambil contoh, dia dah berdiri lah. Berdiri lah. Rakaat seterusnya. Rakaat kedua. Dia sujud sekali je. Okay. Ini cerita sembahyang seorang dulu. Sembahyang jemaah sekejap lagi. Sembahyang jemaah memang huru-hara. Sekejap lagi. Imam buat lagi huru-hara. Sekejap lagi Bila dia berdiri, lepas tu dia elok semua, sujud sekali. Lepas sujud sekali tu terus bangun. Allahu Akbar, rakaat seterusnya. Okay. Dia tak ingat lagi. Maka tak batal. Dia rukuk, baru ingat. Kita ambil kat situ lah. Ingat. Maka dia wajib sujud. Masih dia ingat tu. Terus sujud. Masih ingat aja, terus pergi ke tempat yang dia lupa. Kalau dia i'tidal, baru teringat tadi tak sujud, terus. Bila dia sujud, apa yang dia buat setelah yang dia salah tadi, semua tak kira. Jadi maknanya kalau berdiri, kalau dia Sami Allah liman hamidah, dia i'tidal, itu okey, ikut turutan, dikira. Masih dia sujud, kira sujud tu. Masih dia bangun terus, tak kira yang itu. Qiyam tu tak kira, Fatihah dia pun tak dikira. Sebab dia tak ikut tertib. Tak kira. Tapi masih lagi tak batal. Ketika dia rukuk tu tak kira. Kemudian dia teringat, aku tadi tak sujud. Dia terus sujud. Bila dia terus sujud, yang tadi tu macam delete. Macam tak kira. Habis lepas sujud, dia nak buat apa? Nanti tambah rakaat. Itu pun tak kira rakaat, tak cukup. Baru berdiri. Rakaat ni, dia mesti cukup berdiri, Fatihah, berdiri, rukuk, tidak sujud, sujud, baru nama rakaat. Yang tadi baru, apa? Berdiri dengan rukuk aja. Tak boleh nak kata rakaat lah. Tak boleh nak kata tambah rakaat lah. Tapi boleh lah, faham lah. Saya faham juga sebenarnya. Okay. Kemudian, dia sujud. Soalannya, itu sujud ke apa? Ke dia kena duduk di antara dua sujud? Penting juga ni. Dia sujud Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, sujud. Lepas tu dia lupa dia terus Allahu Akbar. Dia tinggal duduk di antara dua sujud, dia tinggal sujud yang kedua, kan? Rukuk baru dia ingat. Maka dia wajib turun. Dia turun sujud. Ke dia turun duduk di antara dua sujud? Sebab yang dia lupa duduk di antara dua sujud, bukan sujud. Kan? Dan sujud yang kedua. Tapi wajib bagi dia sujud. Iaitu sujud yang pertama. Tapi dia dah sujud dah yang pertama tu. Ini bukan kerana sujud tu sujud untuk wajib, bukan. Sebab daripada gini, wajib duduk di antara dua sujud, hendaklah daripada sujud kepada duduk di antara dua sujud. Kalau dia berdiri, dia rukuk, lepas tu terus dia duduk di antara dua sujud, tak kira, tak boleh gitu. Sebab mestilah sujud, lepas tu duduk, dia mesti ikut gitu. Sekarang ni berdiri, lepas tu rukuk. Maknanya untuk sah rukuk, dia mestilah berdiri kepada rukuk. Lepas tu rukuk kepada i'tidal. I'tidal kepada sujud. Dia mesti gitu. Dia mesti dua berkait. Jadi kalau dia tinggal sujud yang pertama, dia mesti sujud. Sebab dia, kenapa sujud? Sedangkan dia sujud sekali dah tadi. Aku sujud bukan sebab sujud tu wajib aku tinggal, bukan. Aku sujud sebab aku nak duduk di antara dua sujud. Untuk sah duduk di antara dua sujud, mesti daripada sujud, bukan daripada rukuk. Sebab tu dia kena ambil rukun sebelum satu. Pergi bukan sebab wajib, bukan sebab tak buat, tapi wajib pergi. Bukan sebab tak buat. Sebab untuk sah duduk di antara dua sujud, dia mesti daripada sujud, bukan daripada rukuk. Maka dia kena sujud. Tapi bukan tambah sujud, tidak. Lepas tu dia pun duduk di antara dua sujud. Lepas tu sujud balik, teruskan sembahyang. Last nanti sunat sujud sahwi. Last sekali. Sembahyang Jumaat ni jangan cerita sembahyang Jumaat. Memang huru-hara makmum. Itu boleh. Itu senang. Ingat imam jangan buat hal. Makmum tadi, makmum terlupa baca Fatihah. Dia ada je masa kalau nak baca boleh aja, tapi lupa kan. Berangan ke.
Berangan. Oh, imam baca sedap sangat. Oh, salah ke imam aja. Imam baca sedap. Oh, dah. Waladhdallin amin. Oh, tak sanggup nak baca Fatihah. Sebab kalau baca Fatihah nanti tak boleh dengar imam baca. Jadi, jap lagi kot. Lepas tu terlupa terus. Dia ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, imam dah rukuk, dia baru teringat. Dia belum rukuk. Itu keadaan pertama. Dia baru nak rukuk ni. Tak baca Fatihah lagi. Tu. Macam mana nak buat kalau keadaan macam ni? Imam baru je rukuk. Dia belum lagi. Maka dia wajib baca Fatihah sampai habis, dimaafkan 3 rukun panjang. Maksudnya imam rukuk, i'tidal, duduk di antara sujud. Dia kena habiskan tu. Masa imam angkat kepala tu, sujud yang kedua angkat kepala, dia kena rukuk dah. Imam angkat Allah, dia kena Allahu Akbar dah. Habiskan Fatihah dan rukuk lah. Kalau tak habis juga, mufaraqah. Kalau imam angkat kepala ni, daripada sujud yang kedua, Allah, pergi rakaat yang seterusnya, batal dia. Makmum batal. Dia selisih boleh. Tapi biasa sempat kot. Imam dah sujud yang kedua dah angkat kepala dah. Imam pun Allah, dia pun Allahu Akbar, dah habis Fatihah, rukuk. Imam pun bangun rakaat seterusnya kan. Tak ada masalah. Yang tidak kejar imam. Kejar. Tapi syaratnya 3 rukun panjang. Tidak lebih daripada 3 rukun panjang, dengan maksud rukuk, yang tidak rukun pendek tak kira, sujud yang pertama 2 rukun, duduk di antara sujud rukun pendek tak kira, sujud yang kedua 3 rukun, tak lebih lagi. Dia tak boleh lebih. Imam angkat kepala, berhati-hati. Nak batal tu. Kena rukuk sekarang. Nak rukuk macam mana? Fatihah tak habis lagi juga. Mufaraqah. Habiskan Fatihah sembahyang macam biasa sendiri. Kalau habis masa tu, Allah pastikan rukuk ketika imam on the way tu. Nak ke seterusnya. Maka tak ada masalah terus. Satu. Keadaan yang kedua, imam dah rukuk, dia pun dah rukuk. Makmum tadi, Allah tengah rukuk, subhana rabbiyal azim, tak baca Fatihah lagi. Itu masalah yang kedua. Kalau dia pergi berdiri dan dia baca Fatihah, batal makmum. Tak boleh. Habis tu macam mana? Pasrah ajalah, ikut je imam. Nanti imam salam, dia tambah 1. Sedangkan dia yang qamat. Imam takbir, dia takbir. Makmum belakang datang lambat, tapi makmum tak tambah rakaat. Bila tambah rakaat? Jam ni. Jam tak jam. Macam itulah caranya. Macam itulah caranya. Apa hal pula dia ni tambah rakaat? Imam rasa cukup dah. Aku datang lambat ni, aku tak tambah rakaat. Lambat sikit lah. Masa amin ke, masa surah ke, aku masuk. Aku tak tambah rakaat, aku duduk belakang. Ada 3 saf tak tambah rakaat. Yang dia belakang tu imam tambah rakaat. Memang pelik. Macam tu lah cara dia. Kedua. Yang itulah kat situ je. Tu je lah. Mana ada ibarat lain lagi. Kalau itu masa rukuk, imam rukuk, dia dah rukuk baru teringat Fatihah. Kalau begitulah juga masa i'tidal baru teringat, masa sujud baru teringat, samalah juga. Teruskan sembahyang ikut imam. Kalau dia sedar yang dia tak boleh rukuk, kalau rukuk batal, dia sedar imam rukuk, dia belum rukuk lagi. Imam rukuk, dia belum lagi. Dia sedar, aku tak baca Fatihah. Itu aja yang tak boleh rukuk. Rukuk batal. Tapi kalau imam rukuk, dia dah rukuk, settle. Ikut ajalah. Dia tak boleh lawan imam dalam bab tu. Kalau dia berbeza, dia bangun balik, makmum tadi batal. Ada satu lagi. Tapi ni pelik. Sekejap. Satu pelik. Dalam kitab ada. Kitab Muhafidh Masbuk. Cerita buat ni. Dia dah rukuk, imam tak rukuk lagi. Tu kata pelik sikit. Ni kita tak ingat masalah kita apa? Terlupa baca Fatihah. Jangan lari fokus tu. Keadaan pertama, imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Maka wajib baca Fatihah, dimaafkan rukuk panjang. 3 rukuk panjang. Okay. Imam dah rukuk, dia pun dah rukuk, ataupun i'tidal semua baru teringat, maka teruskan sembahyang, nanti tambah 1. Kan? Ni satu lagi. Imam, ingat soalan tu? Lama lupa dah. Imam tak rukuk, dia dah rukuk. Makmum ni sebenarnya nak jadi imam. Cepat. Okey, masa dia rukuk, aku tak baca Fatihah lagi. Dah lah rukuk cepat pada imam. Lepas tu pula tak baca Fatihah lagi. Macam mana nak buat? Wajib dia bangun untuk baca Fatihah. Dan dia cepat daripada imam. Jika sengaja, maka ada dosa di situ. Dibangkitkan nanti dengan kepala babi, ada kata kepala kaldain. Dia bangkit pada masyarakat kerana bergerak sebelum imam gerak. Lawan tokeh dia panggil. 3. Dalam kitab Muhafidh Masbuk ada 3 keadaan. Cuma yang ketiga tu tak jadi kot. Kalau tak sengaja, memang kalau tak sengaja rukuk, imam tak rukuk lagi, tak ada masalah, bangun balik. Sebab tak sengaja. Ini sengaja. Masa dia rukuk, alamak, tak baca Fatihah lagi. Imam tak rukuk lagi, wajib dia berdiri untuk baca Fatihah. Apa dia?
Bukan jamak, bukan masalah jamak. Masalah jamak ke? Bukan masalah qasar. Oh, okey. Okey. Dia pertama janji semayang tu sama kan? Macam ni nak buat? Macam ni makmum tadi nak buat lah. Macam ni makmum tadi nak buat. Imam semayang 4, makmum semayang 3. Dia tak kisah jamak ke apa, tak kisah. Janji imam 4, makmum 3. Imam 4, makmum 2. Imam 3, makmum 2. Janji imam imam lebih daripada makmum. Makmum sudah dululah. Dalam keadaan macam mana sekalipun, no problem. Sama je hukum. Cuma yang logiknya macam tadilah, jamak boleh juga, ada lagi. Qada. Dia qada. Janji dia habis dulu. Rakaat imam banyak, rakaat dia sikit. Pertama tengok semayang jenis sama. Sebab apa saya sebut semayang sama? Sebab ada semayang yang tak sama. Semayang jenazah tak sama. Sembahyang gerhana tak sama. Jadi kita tolak yang tu. Semayang yang sama, iaitu ada rukuk, ada sujud macam biasa. Macam mana nak buat? Apabila makmum dah sampai ke rakaat yang ketiga dah, maksudnya dah habis, makmum tahiyat akhir lah. Imam naik seterusnya rakaat keempat, sebab imam 4 rakaat. Makmum tadi dia boleh buat beberapa perkara. Yang pertama, mufaraqah. Memang bercerai ni memang bila-bila masa boleh. Okey, mufaraqah, imam dah tambah, aku berpisah pada imam. Tapi afdalnya jangan berpisah. Tunggu dekat tahiyat, baca tahiyat, tunggu je. Sama ada tunggu imam turun ataupun imam rukuk yang tidak sujud baru baca tahiyat sama-sama, atau baca tahiyat awal-awal, no problem. Tapi jangan salam, tunggu je. Lepas pada tu imam turun semua dah, imam salam sekali. Itu cara dia. Tak sama ada imam 3 makmum 2 ke. Boleh je. Satu sunat, satu wajib. Imam sembahyang maghrib, dia sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang qabliyah ke apa-apalah. Yang penting bila imam terlebih rakaat, dia tak sampai, imam bila dia dah habis dah rakaat, dia dah cukup dah sembahyang dia, imam tak habis lagi, tak cukup lagi. Sebenarnya ada lagi masalah lain. Imam lupa baca Fatihah. Boleh tak jadi gitu? Kes yang kita bincang tadi, boleh tak? Masa maghrib, subuh, maghrib, isyak tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Boleh jadi, tapi tak boleh jadi rakaat pertama, rakaat kedua. Sebab ketika imam tak baca Fatihah rakaat pertama dan rakaat kedua dalam sembahyang jahar, sembahyang kuat, makmum tadi awal-awal lagi tak boleh rukuk dah. Awal-awal lagi tak boleh rukuk. Jadi tak berlakulah. Makmum boleh mufaraqah dan sebagainya. Tapi awal-awal lagi makmum tak boleh ikut. Masalah berlaku dekat rakaat ketiga, rakaat keempat, imam tak baca Fatihah. Ataupun sembahyang 4 rakaat Zuhur Asar, tak ada bunyi. Boleh jadi, boleh. Imam terlupa. Tapi memang huru-hara. Nak tengok huru-hara, mari kita tengok. Huru-hara, kau-kau punya huru-hara. Kita ambil sembahyang yang ada bunyi dulu lah. Yang jahar dulu. Imam tak baca Fatihah pada rakaat yang ketiga. Terlupa. Bukan, kalau sengaja tak baca, imam batal, habis. Ni cerita semua tak sengaja ni. Sengaja batal. Kenapa tak baca? Tak tahulah. Terlupa macam mana? Okey, kadang-kadang tak logik, terlupa. Ada satu lagi, hukumnya sama, iaitu baca tak sempurna. Sama dengan tak baca. Dia terlupa. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tinggal satu ayat kan? Ihdinas sirat tinggal. Ini berlaku kat tempat saya dulu, kampung dulu. Sekarang saya duduk orang sini ya. Orang dulu, tempat dulu. Sampai masuk surat khabar habis. Ingat tak? Ingat. Masuk metro lah, masuk apa masuk semua. Bulan Ramadan. Sembahyang Isyak. Lepas tu dia orang sembahyang tarawih. Saya ada kuliah kat situ. Lepas pada tu 3-4 kali kuliah saya tak baca kitab. Bahas batu je. Sebab sampai ke mufti masuk campur. Memalukan. Mufti kata, kena sembahyang balik. Patutnya settle situ lah. Tempat dulu lah. Satu belah-belah mana. Dia rahsiakan tempat atas sebab-sebab keselamatan. Nanti orang sana marah. Sebab saya mengajar situ pekah lah. Bak sembahyang aja situ. Kita kau lutam. Mengajar kat situ. Tiba-tiba jadi tak boleh settle. Mufti buat keluar fatwa. Pak ayah fatwa apa benda, fatwa benda kecil. Okay. Bila tak baca satu
satu ayat daripada Fatihah lupa. Sama macam tak baca lah rakaat ketiga. Tak bunyi ni, yang tak bunyi. Dia nak sedar bila? Bila agak-agak imam ni sedar. Dia tak baca. Sebelum salam. Sebelum salam tak best sangat. Kalau sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Tadi Fatihah tak ada, rakaat ketiga tak sempurna. Maka tak kira rakaat ketiga semua. Dia tambah satu. Tiba-tiba bangun. Makmum huru-hara juga, tapi tak best sangat yang tu. Tak best sangat. Tak apalah, kita settle yang tu dulu, yang mudah dulu. Bila imam bangun, seterusnya makmum tengok, aku ikat salam sekali bangun. Makmum nak buat apa? Macam tadi. Makmum yang masbuk atau makmum yang tak masbuk, tak boleh ikut imam. Ikut batal. Walaupun dia masbuk, dia kata, aku alang-alang memang nak tambah rakaat. Imam bangun satu lagi, kasih tambah alang-alang. Batal makmum. Makmum masbuk tadi, masbuk. Yang tak masbuk pun tak, memang lagi tak boleh. Aku nak salam, tiba-tiba imam bangun. Bangun juga batal. Yang masbuk ni, kesian ni. Aku tak tahu apa cerita. Aku masuk imam dengan tahiyat. Allahu Akbar, terus duduk. Lepas tahiyat tu imam bangun. Bangun lah sekali. Aku memang nak tambah 4 rakaat pun. Bangun makmum masbuk tadi yang tak tahu apa cerita tadi. Aku tak ada kena mengena dalam ini cerita. Batal. Batal makmum. Itu masbuk. Yang kita nak bincang bukan dia. Yang dah tahu ni semua ni, tak boleh bangun. Biarlah imam. Nak subhanallah silakan. Tak nak subhanallah pun tak apa. Sunat je subhanallah ni. Rukuk, imam rukuk, sujud, tahiyat, salam. Ikut imam salam. Kalau imam sujud sahwi, wajib makmum yang tunggu tadi sujud sahwi sekali. Walaupun dia tak tahu apa salah, walaupun dia tak buat salah. Tapi imam salah. Bila ketua salah, makmum kena tanggung. Bila yang besar salah, menteri salah, rakyat kena tanggung tak? Kena tanggung. Sama, kena tanggung. Itu kalau tu tak susah tu. Yang susah ni, ambil rakaat ketiga kan, dia sedar masa duduk, masa sujud yang pertama, aku tak baca Fatihah lagi. Yang tadi sedar ketika fil alamina innaka hamidum majid. Simple aja, kacang tu. Masa sujud yang pertama, aku tak baca Fatihah lagi, imam tak biru muka. Dah buat apa ni? Okey. Ada yang dia kata teruskan sembahyang je imam ni. Nanti tambah satu. Jadi macam tadi lah balik. Salah. Bukan. Buat macam tu imam batal. Makmum tak batal, imam batal. Kalau buat macam tu, dia kata sembahyang aja, nanti tambah satu. Ada yang lagi teruk, halal lah Fatihah tadi. Bila kita sebut tak baca Fatihah, ingat ni ada dua keadaan. Langsung tak baca Fatihah, ataupun mana-mana ayat, ataupun mungkin satu huruf. Waladhdallin, nun tak ada, macam tak baca. Kadang-kadang habis nafas. Waladhdallin, tu nak enam. Waladhdallin, habis tegan dah. Nun tak ada bunyi, tak ada. Lepas tu baru sedar, teringat masa sujud. Buatlah masalah apa pun, dikira tak baca. Lebih-lebih lagi tak baca semua Fatihah, lagilah dikira tak baca. Tengah sujud ni, sujud pertama, tengah biru muka ni, macam mana nak buat? Biru ke hijau muka? Bergantung pada color masing-masing. Ni sujud pertama ni, nak baca mana ni, nak buat macam mana ni? Agak-agak macam mana? Imam tadi wajib bangun. Betul tak huru-hara? Dia pun bangun. Tak ada Allahu Akbar, tak ada wajib, tak ada kata sunat Allahu Akbar, tak ada. Sedangkan kalau bangun tu adalah Allahu Akbar, tapi ketika itu tak ada Allahu Akbar kat mulut. Bangun aja. Makmum buat apa? Mana dia dengar? Tak huru-hara. Berdiri buat apa? Untuk baca Fatihah. Sembahyang seorang pun sama. Dia sembahyang seorang, ketika sujud baru teringat tak baca Fatihah tadi, maka yang sembahyang seorang tadi wajib berdiri terus untuk baca Fatihah. Yang tu tak ada kacau orang, tak apa. Kalau imam sama juga. Dia tak boleh teruskan sembahyang, batal imam tadi dan berdosa. Dia kena macam mana? Terus bangun untuk baca Fatihah. Tapi sebab rakaat ketiga bunyi diam, senyap. Bismillah. Makmum dah penat tunggu, makmum angkat sikit, tengok-tengok imam berdiri. Makmum nak buat apa? Dah angkat kepala dah. Dah angkat kepala, duduklah, senang cerita. Takkan angkat setengah kan? Duduk di antara dua sujud lah. Imam berdiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam rahsia jangan cerita. Saya tak tahu nak buat apa dalam rahsia. Dia tak tahu apa-apa langsung cerita. Yang kat sini boleh juga nampak. Tapi mesti kena buat gini. Wajib buat gini. Imam wajib buat gitu. Imam tak boleh batalkan sembahyang. Minta maaf tadi ada silap sikit. Sembahyang semula. Dosa. Berdosa. Macam tu membatalkan. Masa sama juga yang imam kena menampar tu. Sama juga. Ya. Tahu imam kena menampar. Dekat mana? Tengah-tengah sembahyang. Kena. Kan semua batal sembahyang.
Sedangkan tak boleh macam tu. Tak boleh batalkan. Yang lain ganti je, tangkap lah 2-3 orang tangkap kan, dah tangkap kan. Dengan cara tu Syiah yang menampar. Tiba-tiba je. Tak geng mana dah. Tiba-tiba pergi tengok imam. Nampak imam. Imam pening. Wahal imam sepak dah. Asal imam sepak dah kot. 2-3 orang pergi terkam. Okey, selesai. Masalahnya yang lain semua dibatal. Patut tak boleh. Seorang ganti mana-mana, siapa-siapa ganti semayang. Jangan batalkan semayang orang. Macam tu juga imam buat apa-apa salah, yang lain ganti. Soalannya sekarang ni, bila imam tadi tak batal, malah imam haram batalkan sembahyang ketika dia sujud, dia terlupa, dia tak baca Fatihah lagi. Maka dia wajib bangun. Masa dia bangun, makmum tunggu dan makmum tengok imam bangun. Makmum nak subhanallah boleh, tak nak subhanallah pun boleh. Sebab tak wajib subhanallah, tak wajib tegur imam. Sunat. Diri. Okay, imam diri ni. Makmum dia kena tunggu. Dia tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Habis tu macam mana? Makmum boleh dua keadaan. Dua pendapat. Yang pertama, darurat. Maka dia kena tunggu dalam, duduk di antara dua sujud. Tapi duduk di antara dua sujud adalah rukun pendek. Oh, ni memang complicated ni. Sangat complicated. Rukun pendek, banyak maklumat yang kena hadam. Rukun pendek tak boleh panjangkan. Rasanya kita dah bahas sebelum ni kan. Jangan memanjangkan rukun pendek. Ada tak? Ke tak masuk lagi? Ada dah kan? Ada dah. Carilah. Tak boleh panjang rukun pendek. I'tidal tak boleh lama, duduk di antara dua sujud tak boleh lama. I'tidal tak boleh lama daripada bacaan Fatihah. Bukan suruh baca Fatihah. Berapa lama baca Fatihah? 25 saat. I'tidal tak boleh lebih 25 saat, kalau tidak batal. Tapi nak berdiri 3 jam pun sah. Nak rukuk 3 jam pun sah. Nak sujud 3 jam pun sah. Nak tahiyat 3 jam pun sah. Kenapa sah? Sebab dia rukun panjang. Rukun pendek ada dua je. I'tidal dengan duduk di antara dua sujud. I'tidal tak boleh lebih daripada bacaan Fatihah. Kadar itu 25 saat. Lama 25 saat tu. Okey. Duduk di antara dua sujud tak boleh lebih daripada bacaan tahiyat. Kadar bacaan tahiyat. Tapi kalau tunggu imam lebih tak? Lebih. Dia duduk di antara dua sujud, tahu-tahu imam bangun tadi tu. Sebab imam nak baca Fatihah. Lebih tak kalau tunggu? Lebih. Maka ada dua pendapat ini. Yang pertama kata ada darurat, iaitu tunggu juga tak apa, dimaafkan. Darurat nak macam mana? Pendapat yang kedua kata tak boleh tunggu, dia kena tunggu dalam sujud. Sujud sekali lagi, sujud yang kedua. Maka dia telah mendahului imam dua rukun sebenarnya. Duduk di antara sujud dan sujud. Dia mendahului imam dua rukun. Tunggulah, tunggu aja. Tunggu imam. Katalah duduk di antara sujud, tunggu. Sehingga imam rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud. Jadi dia matching balik. Masuk. Betul ikut imam. Itulah. Kalau imam batalkan, kalau dia batalkan dia bukan sebab kentut. Kedung gigit sampai terkentut. Tak apa. Memang batal. Sengaja batalkan sembahyang, buat macam kentut ke, buat macam masalah, keluar belah gitu. Yang lain ganti, tapi berdosa. Imam tadi berdosa. Tak haram membatalkan solat fardu dengan sengaja tanpa alasan yang diterima syarak. Haram. Jadi dia batalkan sebab dia tak tahu nak buat apa, dia batal, maka berdosa. Berdosa. Habis tak tahu nak buat apa, memang tak tahu nak buat apa. Bukan sengaja-sengaja nak batal. Tengok pula, kenapa tak tahu? Tak belajar. Kenapa tak belajar? Tak ada orang mengajar. Kat sini nak pergi mengajar 150 km baru ada orang mengajar. Okey, tak berdosa. Tapi kalau keliling rumah satu hari, satu bulan 30, 40 kuliah, tiba-tiba kata tak ada tempat nak belajar, pergi lah, berdosa. Tak boleh. Itu bukan tak ada tempat nak belajar. Tempat berlambak, dalam ni pun berlambak. Dalam ni boleh belajar. Kita tengok banyak hukum-hukum akam yang boleh belajar. Tiba-tiba dia kata dia tak tahu nak buat macam mana, maka dia batalkan. Berdosa. Batal tu berdosa. Yang lain ganti lah. Macam mana nak ganti? Tengah sujud, makmum ataupun sodok nyondol. Katalah duduk di antara sujud lah. Seorang ni tak apalah, aku ganti gesok ini. Yang gesok tu batal. Habis macam mana? Semayang aja. Maksudnya kuatkan suara, niat nak jadi imam, tak wajib niat jadi imam. Kuatkan suara, tujuannya nak bagi yang belakang ni tak huru-hara lah. Bila masa berdiri nanti baru pergi ke depan. Tak ada masalah kalau imam dan makmum satu baris, satu soft, tak ada masalah. Tak ada masalah dengan maksud soft semayang, walaupun sengaja buat. Malah orang perempuan pun semayang satu soft. Perempuan, imam dengan makmum satu soft. Lelaki pun boleh buat imam dengan makmum satu soft. Tapi afdal imam duduk depan, makmum duduk belakang. Jangan lebih pada 3 hasta. Jangan lebih pada 3 hasta imam dan makmum yang soft pertama tu. Itu afdal yang kita duk buat ni. Tapi kalau nak duduk satu baris pun boleh.
Dengan syarat makmum jangan lebih, tumit makmum jangan lebih ke depan. Maksudnya tumit imam mesti depan, tumit makmum mesti belakang, mesti sama atau belakang sikit. Sama pun tak apa. Ni tumit satu baris, imam dengan makmum. Macam ni. Tiba-tiba bila imam batal, dia ganti jadi imam, yang lain ikut, dia tak luruskan saf. Sebab tu kena luruskan saf. Dia saf dia buat lebih kurang je. Ketika duduk, tumit di atas, tumit imam bawah, imam gantian tadi, maka dia ni batal. Gini tumit. Kenapa dia duduk depan? Sebab tadi dia makmum, dia tak jaga saf. Betul, luruskan saf. Ingat saya saja bercakap. Sebab kalau jadi masalah ketika duduk, ketika sujud, batal yang depan daripada imam, makmum yang depan daripada imam. Makmum imam duduk depan, tak, imam gantian kalau imam ada problem. Tiba-tiba imam tu duduk belakang sikit, makmum tadi duduk depan dah, maka makmum yang duduk depan ni batal. Mana boleh makmum tumit dia kira tumit. Mana boleh makmum duduk depan pada imam, dia tak kira jari, dia kira tumit. Nak kalau semayang macam ni, kalau katalah imam saiz 4, makmum saiz 8. Okey, yang nak dilihat adalah tumit bukan jari. Walaupun nampak ni tumit imam, ini jari imam, jari kaki imam, ini jari kaki makmum, tapi tumit makmum depan lagi daripada imam. Sebab imam saiz 8. Saiz 8 kan besar, makmum saiz 4. Jadi walaupun nampak belakang, tapi batal juga makmum, kerana dia depan daripada imam. Kerana nak tengok tu bukan tengok kaki ni, tengok tumit. Macam tu juga nak luruskan saf, semua tengok tumit, bukan tengok jari kaki. Jari ni bukan. Itu lah cara dia. Kemudian kalau imam belah macam tu berdosa. Dia kena teruskan sembahyang. Makmum tunggu. Macam tu lah. Complicated. Dan kalau tak tahu nak buat apa makmum, pelepah dia adalah mufaraqah. Pelepah dia last sekali, aku berpisah. Letih lah, salah sokmo. Jangan aku. Beci aku, asyik salah. Mufaraqah. Bila mufaraqah ada risiko. Ada dua risiko. Bukan, ada risiko, iaitu adakah dapat pahala 27 atau tak dapat. Kadang-kadang dapat 27, kadang-kadang terbatal 27. Makmum tadi terbatal 27 tu bukan terbatas sembahyang, 27 batal. Bila mufaraqah, tengok macam mana. Jika kesalahan tu imam yang buat, maka makmum mufaraqah, maka makmum ni kekal dapat 27. Sebab salah imam. Tapi kalau bukan salah imam, dia mufaraqah, maka hilang 27. Tengah-tengah sembahyang, tengok-tengok, malah nak cepat sikit, nak pergi makan ke apa ke, lapar apa kot, mufaraqah dengan imam. Salah siapa ni? Tak ada, bukan salah imam. Dia mufaraqah aja, sembahyang seorang, boleh jadi satu pahala, tak dapat 27. Walaupun awal-awal dapat 27. Tapi kalau salah tu salah imam, walaupun salah tu bentuk sunat, contohnya kunut tahiyat awal imam tak buat, dia mufaraqah, maka dia masih lagi dapat 27. Tapi yang terbaik adalah tunggu juga imam, tapi kena tahu cara nak tunggu, kat mana nak tunggu, berapa lama kena tunggu, apa nak buat. Kalau tak tahu, mufaraqah. Kalau salah imam, tetap dapat 27. Habis. Masuk kita akan datang. Lebih apa? Siapa suruh soal? Sunnah abad. Tak perasan. Sunnah abad akan datang. Tunggu dulu. Sudah ingin tasbih kafarah dan subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.